Ya betul, selamat menduduki peperiksaan PT3 kepada semua pelajar-pelajar di sekolah menengah di Malaysia ini. Baiklah, untuk kembali ke Selamat Pagi Malaysia ini, untuk sort dan juga segmen seterusnya, kita akan berkongsi informasi tentang satu program iaitu Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan Instat 2019 yang mana cabaran Piala Cybersafe yang mana telah pun sampai ke peringkat akhir. Kalau kita ingat, kita imbas kembali pertandingan ini pernah dipromosikan oleh Selamat Pagi Malaysia pada 29 Mac 2019 dan pada ketika itu baru sahaja pertandingan ini akan dijalankan secara pusingan awal dan esok akan berlangsungnya pusingan akhir. Dan bersama kita di studio pada hari ini kita ada Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad Bersara, iaitu Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan juga Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia, dan juga Haji Syafruddin Haji Ali Hussein, iaitu Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Ya, terima kasih. Itulah, esok akan berlangsungnya pertandingan akhir iaitu cabaran Piala Cybersafe dan saya difahamkan pusingan kelayakan berlangsung di negeri Pahang pada tahun ini. Ya. Jadi bagaimana Lieutenant kena melihat perkembangan dari aspek mutu dan juga kualiti pertandingan ini jika dibandingkan dengan tahun lepas dan juga kualiti-kualiti peserta pada tahun ini? Awal mula terima kasih saya ucapkan kepada Ridwan dan juga kepada Selamat Pagi Malaysia memberikan peluang kepada kami untuk berkudara pada hari ini. Dan saya begitu berbanggalah wacana keselamatan cyber ini telah menjangkau ke tahun yang ke-7. Dan pada tahun ini saya ingin memaklumkan bahawa terdapat 142 buah sekolah telah menyertainya, dan saya lihat dari segi kualiti, dari segi pemahaman mereka, dan juga yang penting dari segi mereka ada kesedaran cyber tentang bagaimana mereka berada di atas talian, dan juga mereka berhati-hati seperti juga mereka berada di atas jalan raya. Jadi begitulah yang saya nakkan, bahawa pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang prihatin, kreatif dan juga kritis, dan juga tahu membuat analisa bagaimana untuk mempersembahkan idea-idea mereka. Cikgu Din, apabila merangka pertandingan sebegini, banyak pertandingan di peringkat sekolah untuk kita memajukan juga memantapkan insaniah murid-murid ini, contohnya pertandingan debat, pertandingan bahas pada Perdana Menteri, dan akhirnya kita lakukan pertandingan Piala Cybersafe ini. Secara dasarnya, apabila pertandingan ini dijalankan, bagaimana Cikgu Din melihat kita perlukan pertandingan ini untuk meletakkan hala tuju pemikiran anak-anak kita ni ke arah cyber security dan juga orang kata keselamatan ICT yang perlu untuk kita terapkan kepada anak-anak. Okey, terima kasih Ruan. Yang pertamanya sebenarnya ini merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan yang sangat hebat sebenarnya, kerana kita mendedahkan murid-murid kita kepada ilmu pengetahuan. Yang pertama, sudah tentu mereka ada kemahiran mempunyai ilmu yang berkaitan dengan keselamatan cyber dan sebagainya. Yang kedua, sebenarnya yang paling penting sekali lah, kita nak memberi mereka pengalaman. Pengalaman ini mereka berhadapan dengan juri secara live. Juri memberi komen dan sebagainya kepada mereka. Dan yang ketiga ialah yang paling penting sekali lah pemikiran kreatif dan juga kreatif yang kita hendak terapkan dalam pertandingan itu. Tapi yang tersembunyi, yang kita tidak nyatakan, kita menanam nilai sebenarnya kepada mereka. Jadi mereka tahu the do and the don'ts, apa yang perlu mereka buat dan apa yang tidak boleh mereka buat. Jadi kemahiran-kemahiran ini, ilmu ini dan juga pengalaman ini sebenarnya yang kita hendak dedahkan kepada murid-murid yang menyertai pertandingan ini, dan alhamdulillah ianya terselah dalam pertandingan itu. Dan alhamdulillah tahun ini akan menemukan pasukan daripada Pahang, iaitu wakil daripada SMK Sultan Abu Bakar bertemu dengan wakil daripada negeri Johor, iaitu Sekolah Tun Fatimah. Jadi saya difahamkan pada tahun ini pertandingan akhir dibenarkan, peserta dibenarkan bawa gadget. Kenapa? Okey, pertandingan ini berbeza dengan pertandingan lain, iaitu mereka boleh bawa gadget, boleh bawa komputer riba. Tujuan mereka adalah untuk membuat penyelidikan, untuk menganalisa dan juga untuk mereka mengesahkan fakta-fakta yang apa yang dihujahkan oleh pasukan lawan. Jadi dengan adanya perkara tersebut, ini salah satu perkara yang supaya mereka didedahkan awal-awal supaya tidak terlibat dengan berita-berita palsu atau fakta-fakta palsu. Jadi mereka mengesahkan, menentusahkan perkara tersebut untuk mereka berhujahkan kepada panel juri itu. Jadi itu yang penting. Ini yang keunikan kepada, dan apabila mereka
mereka menggunakan gadget tersebut, mereka yang secara tidak langsung akan juga mengetahui bagaimana nak menjaga keselamatannya. Jadi gadget-gadget sekarang ni pada waktu ini memang selalu senang, terlalu mudah untuk dikompromis yang berlaku pada waktu ini. Fokus isu dan juga tajuk-tajuk yang diperdebatkan pada tahun ini bagaimana kena? Kita banyak kepada kehidupan pelajar-pelajar sendiri. Macam ada salah satu tajuk yang saya menariknya ialah macam kita kata e-sport. E-sport adakah satu weak rating dalam bahasa Inggeris, bukan bahasa Inggeris, cyber athlete or cyber addict. So itu satunya. Dan topik akhir pun penting juga. Kita melihat kepada kita bagaimana kita nak menerapkan rukun negara balik ke alam cyber, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kita tahu bagaimana social media pada waktu ini dengan kata-kata yang kesat dengan perkara-perkara yang berlaku yang amat menyedihkan. Jadi kita cuba dapat kalau boleh mendedahkan kepada penuntut-penuntut ini supaya mereka menjadi seorang warga digital yang berwibawa. Cikgu Din, bila kita berbicara mengenai kawalan cyber dan juga keselamatan ICT, terutamanya kepada anak-anak dan pelajar di sekolah, dan kita tidak boleh nafikan perkembangan teknologi itu begitu cepat. Tahun 2018 Instagramnya lain, tahun 2019 Instagramnya telah di-upgradekan. Jadi adakah apa pendapat cikgu sendiri apabila kita melihat perkembangan teknologi ini, perlu ataupun tidak kita meletakkan pagar ataupun blok 100% untuk tidak membenarkan mereka tidak membawa apa-apa gadget ke sekolah? Bahaya soalan itu. Kita sebenarnya di Kementerian Pendidikan kita terbuka berkaitan dengan ini, dan memang ada banyak cadangan sebenarnya yang telah dipersetujui di peringkat Kementerian Pendidikan untuk membenarkan mereka membawa device atau perhati-perhati tertentu, kerana banyak sekolah-sekolah sebenarnya yang telah mengusahakan ini dan mendapat kebenaran daripada di peringkat kementerian. Tetapi yang paling penting sekali ialah yang kita nak mengajar mereka ialah mereka tahu tentang apa yang mereka boleh lakukan dan juga apa yang tidak boleh lakukan. Pada masa yang sama mereka tahu apa yang sebenarnya keselamatan, ciri-ciri keselamatan yang mereka perlu tahu, dan bagaimana mereka menjadi duta kecil kepada cyber safe ini dalam program-program kita. Jadi sebenarnya di sekolah ini mereka telah diberi peluang untuk mewakili negeri mereka, maka pada masa yang sama setelah mereka mewakili negeri mereka, biasanya pihak kepimpinan sekolah akan memberi peluang kepada mereka untuk bercakap di perhimpunan. Jadi mereka akan menjadi duta kecil secara tidak langsung. Dan pada masa yang sama juga mereka tahu apakah langkah-langkah jika mereka telah dicobohi, dikondam dan sebagainya. Jadi maknanya apa yang kita dedahkan kepada mereka ni merupakan satu penerapan kemahiran-kemahiran yang secara tidak langsung mendewasakan mereka untuk menangani isu-isu yang tidak benar, penipuan dan sebagainya. Bermakna kita tidak boleh menafikan perkembangan teknologi itu, tetapi bagaimana kita boleh blendkan dalam kehidupan kita supaya kita tukar dia kepada satu perkara yang baik. Positif. Dan hari ini kita cukup bertuah apabila kita bawa sendiri peserta yang akan bertanding di peringkat akhir pada besok, iaitu daripada wakil sekolah Tun Fatimah bersama dengan Syuhada. Silakan Syuhada. Ya, terima kasih Ridwan. Bukan seorang saja wakil kami bawakan di studio ini, satu kumpulan kami bawakan daripada Sekolah Tun Fatimah dan juga wakil daripada SMK Sultan Abu Bakar. Di sebelah kiri saya ini dua tetamu. Kami ingin temu ramah terlebih dahulu untuk pertandingan NIXAT 2019 cabaran Piala Cybersafe, iaitu Hurin Hasanah binti Hasnani, wakil daripada Sekolah Tun Fatimah. Apa khabar? Sihat? Sihat. Jebu-jebu ni sihat bagusnya. Okey, dan juga wakil daripada SMK Sultan Abu Bakar di ujung sana, iaitu Brandon Carl Murray. Apa khabar? Sihat? Sihat. Okey, ini nampak je senyum-senyum ni. Ini musuh sebenarnya dua ni. Nampak macam lakon je kat TV. Okey, tak apa. Kita nak minta untuk Hurin kongsikan kepada kami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya format pertandingan ini. Baiklah, untuk NIXAT sebenarnya dia punya format agak sama dengan debate ataupun debat yang kita memang selalu tengok. Tetapi cuma perbezaannya kita nampak apabila kita berdebat atau berdebate, dia akan nampak satu ketegangan yang mereka mahu bercanggah pedampai. Tetapi di NIXAT, kami mempunyai fikiran yang sama, tetapi cara kami mahu menjalankan program akan berlainan. Itu yang kami nak cuba mempertahankan idea. Kami memang banyak mempelajari sepanjang daripada peringkat awal sampai ke peringkat habis, ialah ia bukannya tentang persanggahan pendapat.
kami sehaluan, tetapi bagaimana kami nak mengeluarkan idea untuk mengajar remaja zaman kini untuk sampaikan ilmu tersebut. Brandon, sebelum ini, sebelum tiba ke peringkat akhir ini, ada topik-topik yang diberikan oleh panel kepada Brandon untuk dikupas. Antara topiknya berkenaan dengan e-sport. Jadi bagaimana pegangan Brandon sendiri tentang topik e-sport ini? Saya rasa e-sports memang is the games of the future and it's a sports of the future. So saya rasa e-sports is very good, very beneficial. Sangat relevan lah untuk anak muda. Yelah sebab kenapa saya tanya sebenarnya saja uji tak adalah. Tak kena sebab e-sports sekarang ni memang ramai anak muda really into it kan. Tapi recently ada tersebar di WhatsApp baru-baru ini ada pelajar yang meninggal kerana e-sport. Tapi saya tengok pakaian sekolah tu nampak macam bukan di Malaysia lah, nampak macam di luar negara. Jadi ada kesan positif dan negatif. Kalau anda tahu kupasan tersebut, anda perlu ke pertandingan wacana Niksat ini berlangsung di Yang esok hari berada di Royal Chulan Hotel. Royal Chulan. Persiapan setakat ini macam mana? Persiapan seperti biasa memang kami ada latihan dan kami memperbanyakkan bacaan tentang keselamatan cyber dan juga isu-isu terkini tentang dunia cyber. Kerana kami akan masukkan apa-apa maklumat daripada rujukan tersebut untuk pembentangan kami. Brandon, persiapan daripada pihak Brandon? Bagi pasukan kita memperbanyakkan membaca tentang isu-isu cyber, cyber dan juga membuat rujukan, membuat analisis data dan tapi akan dibantu oleh guru ataupun memang 100% daripada Brandon? Dibantu oleh guru. Dibantulah ya. Okey, alah dah habis dah. Saya nak tanya lagi soalan sebenarnya. Permit tak bagi. Okey, tak apa. Sedikit harapan ataupun ucapan daripada mereka yang ingin ke Royal Chulan untuk menyaksikan Niksat 2019 ini daripada Hurin. Bagi pengikut-pengikut kami di luar sana, saya ingin ucapkan awal sekali terima kasih atas semuanya dan berikanlah sokongan kepada kami dan kami mengharapkan satu kejayaan boleh dibawa pulang ke Johor. Okey, Brandon? Terima kasih atas sokongan penyokong kita dan so we hope for the best. Okey, baik. Terima kasih kepada Brandon Carl Murray dan juga Hurin Hasanah binti Hasnan, wakil daripada Sekolah Tun Fatimah dan juga SMK Sultan Abu Bakar untuk pertandingan Niksat 2019. Ada sorakan tak daripada kumpulan? Alah, nak kedenda ni. Macam mana ni? Okey, kipas sikit. Bendera dekat belakang tu, mereka akan berentap esok untuk pertandingan akhir wacana keselamatan ICT Kebangsaan Niksat 2019 di Royal Chulan Kuala Lumpur. Jadi selamat maju jaya untuk kesemua peserta-peserta ini. Ya, dan juga anda sebenarnya boleh terus berikan sokongan kepada mereka. Ini merupakan antara inisiatif yang amat baik sebenarnya ya. Okey, seterusnya kita nak bercakap berkenaan pertandingan pengisian kenegaraan peringkat kebangsaan 2019.